Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allah berkata, sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dia melarang kamu daripada kekejian, kemungkaran, dan berlaku zalim serta melampau. Begitulah dia menyuruh kamu supaya kamu menerima pengajarannya. Yang dihormati saudara pengurusi, yang dihormati Tuan Haji Muhammad Sabu, Naib Timbalan Presiden PAS, yang berhormat Saudara Salihuddin Ayub, Naib Presiden, Datuk Haji Mustafa Ali, Setiausaha Agung PAS, yang berhormat Siti Zaila, Ketua Dewan Muslimat, yang berhormat Tuan Haji Khalid Abdul Samad, Timbalan Sujai PAS Negeri Selangor merangkap Ahli Parlimen Shah Alam, saudara-saudara berdewan Himpunan Penyokong PAS, rakan-rakan Pakatan Rakyat, semua ahli-ahli yang berhormat, semua para tetamu yang menghadiri perjumpaan pada petang ini. Apabila kami melancarkan buku negara berkebajikan, pertama-tama perlu dipahami bahawa negara berkebajikan berbeza dengan negara kebajikan ataupun welfare state yang dipahami oleh kebanyakan pengkaji-pengkaji politik secara barat. Kerana welfare state yang dikatakan negara kebajikan itu hanyalah sekadar menyumbangkan bantuan, pertolongan membuat kebajikan kepada rakyat, membantu rakyat dalam beberapa perkara yang menjadi rukun kehidupan mereka. Satu yang berlaku di England, pendidikan percuma, rawatan percuma, subsidi kepada anak yang masih kecil. Yang ini pun di Malaysia tak ada. Pernah ada dulu dan dibatalkan. Kerana kita mengalami sebuah kerajaan yang berniaga, termasuk menjadikan rakyat sebagai tempat untuk diperniagakan. Walaupun di sana ada bantuan sumbangan yang diberi oleh kerajaan, berbagai-bagai kemudahan, dalam masa yang sama rakyat dibebankan dengan cukai, dengan tol, dengan berbagai bayaran. Adapun negara berkebajikan
Yang ditawarkan ialah sebagaimana ayat yang saya baca tadi. Bukan pas reka-reka, bukan pas buat-buat. Itu adalah ayat Quran yang pernah dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1432 tahun yang lalu, sebelum mendirikan kerajaan di Madinah Munawwarah. Satu model kerajaan yang berbeza dengan kerajaan-kerajaan di seluruh dunia selama ini. Di mana Nabi Muhammad SAW telah menemui pemimpin-pemimpin kabilah Arab yang datang berhimpun di Makkah di masa itu, menawarkan kepada mereka sebuah kerajaan. Kerana tidak cukup bagi orang Islam sembahyang saja, puasa saja, haji saja, beribadat saja. Kerana Allah menyuruh berlaku adil. Keadilan yang menurut tidak mungkin dilaksanakan sekiranya tidak ada kerajaan dan negara. Bertemu dengan pemimpin-pemimpin kabilah Arab yang berhimpun. Tiap-tiap orang mau bertanya dan bertanya, apakah tawarannya? Ketika bertemu dengan pemimpin Bani Syaiban yang bertanyakan tawaran, maka Nabi Muhammad SAW menyebut, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh supaya berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi bantuan kepada kaum keluarga yang memerlukan pertolongan. Dia melarang kamu daripada kekejian, kemungkaran, kezaliman dan melampau. Pemimpin Bani Syaiban berkata, kami belum pernah mendengar ucapan yang seperti ini. Ini bukan ciptaan manusia. Kalau ciptaan manusia kami sudah mendengarnya. Ringkasnya, negara berkebajikan yang ditawarkan itu bukan sekadar menyumbangkan khidmat. Kerajaan adalah khadam kepada rakyat. Pemimpin-pemimpin adalah pemegang amanah. Pemimpin bukan orang yang mengambil peluang untuk dirinya dan keluarganya menjadi pemimpin. Pemimpin adalah pemegang amanah. Ini ajaran Islam. Sekiranya dia menunaikan amanah, dia dapat pahala besar. Perhitungannya bukan pilihan raya. Perhitungan mengikut ajaran Islam sampai sudah mati dalam kubur disesa, dibangkit semula pada hari kiamat. Kalau dia menipu, dia menyalahgunakan kuasa dan harta rakyat, dia berdosa besar. Ini makna Islam yang perlu dipahami. Maka dalam menegakkan negara berkebajikan ini, diambil kira dari mana hasil negara, sumber keuangan dari mana. Kalau dari perut bumi, petroleum, gas,
biji besi, timah dan lain-lain. Maka kerajaan mengendalikan sumber ini dengan amanah yang besar. Firman Allah Ta'ala, ma afa Allahu ala rasulih min ahli al-qura falillahi walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Apa-apa harta yang diambil oleh kerajaan, ini kerajaan ada dalam Quran. Apa-apa harta yang diambil oleh kerajaan secara spontan, di antaranya hasil bumi dan sepertinya, maka tanggungjawab bagi Allah dan Rasul. Boleh diambil 2 bahagian daripadanya untuk mengendalikan urusan kerajaan. Bagi kaum keluarga yang memerlukan pertolongan, bagi anak yatim yang tiada penjaga, bagi orang miskin, dan bagi orang yang putus perbelanjaan dalam perjalanan, supaya harta kekayaan tidak berpusing di kalangan orang-orang yang tertentu saja. Apa makna harta kekayaan berpusing di kalangan orang yang tertentu? Maknanya bila pemimpin rasuah, orang kaya yang dapat projek besar, bagi rasuah pada pemimpin. Pemimpin bagi projek pada orang itu, dapat keuntungan, bagi rasuah balik, berpusing di kalangan orang yang tertentu. Hanya sedikit sahaja turun pada rakyat. Negara berkebajikan itu, kerajaan menunaikan amanah daripada harta negara. 2 bahagian untuk urusan pemerintahan, 4 bahagian untuk rakyat. 4 bahagian untuk rakyat. Kemudian, sekiranya tidak ada sumber daripada perut bumi secara spontan, kerajaan memerlukan cukai. Mengikut Islam, yang dikenakan cukai mereka yang mampu, yang tak mampu dikenakan cukai, tak dikenakan cukai. Di sinilah Pakatan Rakyat merancang untuk menghapuskan tol. Apa makna? Termasuk dalam buku jingga Pakatan Rakyat menghapuskan tol. Kerana tol ini memungut cukai pada orang miskin, orang kaya, semua sekali, tak ke siapa. Ini konsep yang diajar oleh Islam, bukan kita main-main. Kerajaan boleh mengambil hasil melalui sumber yang lain, mereka yang berada, industri, ladang-ladang yang luas, peniaga yang besar, mereka yang mampu. Maka dikira daripada mana sumber itu, bagaimana membelanjakan, apakah sasaran rakyat yang perlu dibantu dan ditolong. Islam mengajar adil terhadap manusia seluruhnya, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, tanpa mengira warna kulit. Tuhan mengajar kita dalam kehidupan dunia ini. Tuhan bagi rezeki semua pada orang. Perampok pun Tuhan bagi rezeki, penipu Tuhan bagi rezeki. Tuhan tak jadikan bila orang itu menipu terus dipanah petir. Tuhan tak ukur macam itu. Dibagi rezeki semua, kemudian diadili mereka. Bagaimana mereka menipu itu satu bab yang lain, tapi bab rezeki semua. Inilah konsep negara kebajikan yang kita mahu perkenalkan. Perkara yang asasi dalam kehidupan manusia. Perawatan adalah asasi, pendidikan adalah asasi. Perkara yang penting
Kerajaan mesti menanggung. Masalah ada kalangan swasta yang mahu melaksanakan sendiri, itu satu hal yang lain. Tapi kerajaan mesti menunaikan tanggungjawab asasi terhadap rakyat. Inilah makna negara berkebajikan. Maknanya luas. Tak cukup saya nak ucap dalam majlis yang ringkas ini. Saya dipahamkan ada risalah yang nak dibagikan. Ini adalah penjelasan dan matanya akan dijelaskan lagi. Mudah-mudahan sumbangan kami ini akan menggerakkan hati rakyat untuk menyokong kami dalam pilihan raya yang akan datang. Untuk membuat perubahan. Tidak cukup dengan negeri Selangor, Kelantan, Kedah, Pulau Pinang. Beri peluang kami memerintah negara seluruhnya untuk memungkinkan kita melaksanakan agenda negara berkebajikan. Di sini tidak ada percanggahan di antara PAS dan rakan-rakan yang lain. Kita telah mengadakan satu convention dan meluluhkan satu resolusi bahawa Islam adalah agama persekutuan. Agama-agama lain ada hak mereka yang tersendiri. Orang Melayu majoriti termiskin, hak bumi putera dipelihara. Kaum lain yang miskin sama juga memerlukan pertolongan. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, bahasa ibunda, hak masing-masing. Bahasa ilmu taklah dipertengkakkan. Ini persembahan bersama. Maka negara berkebajikan tawaran PAS adalah agenda buku jingga secara umum yang kita lancarkan untuk seluruh rakyat. Inilah tawaran kami, mudah-mudahan rakyat dapat menerimanya.